Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dan selamat sejahtera, apa khabar semua? So, macam mana cuti hari tu? Okey, baik. So, saya harap semua dalam keadaan sihat lah. Okey, sekurang-kurangnya dah cuti, dah rehat hari tu, awak dalam keadaan refresh. Ni awak dah bersedia untuk kelas PDPR pada hari ini. Okey, tadi cikgu dah tanya khabar awak, so cikgu nak tahu juga sihat ke tak sihat ke, kan? Okey. So untuk pelajaran hari ini kita akan teruskan lagi kepada masa dan waktu. Yang hari ini kita akan kepada menambah unit masa, tahun, dekad dan abad yang melibatkan pecahan dan perpuluhan. Okey. Okay, sebelum tu kita throwback dulu. Apa maksud cikgu throwback? Kita ingat balik hubungan-hubungan antara masa yang kita telah pelajari. Okey, apa maksud hubungan antara masa? Contoh, satu hari. Okey. Satu hari sama dengan 24 jam. Satu minggu 7 hari. Satu tahun 12 bulan. Satu dekad 10 tahun. Satu abad sama dengan 100 tahun. Okey, jadi bila awak dah tahu, awak dah ingat hubungan antara masa, so awak kena tahu pula macam mana nak tukar daripada pecahan masa, contoh pecahan jam kepada minit, macam mana nak tukar. Okey, contoh daripada minggu kepada hari, macam mana nak tukar. So dalam video-video sebelum ni cikgu dah bagi dah cara menukar dia. Okey, ada bubbles dia, maksudnya ada yang anak panah tu. Okey, contoh hari, jam. Jadi kita tahu hubungan hari dengan jam adalah satu hari 24 jam. Jadi bila hari kepada jam, kita nak kena darab 24. Jam kepada hari bahagi 24. Macam tu lah. Okey, contoh apa lagi? Minggu, hari. Jadi minggu kepada hari, satu minggu 7 hari. Cikgu dah bagi tahu hubungan dia. Satu minggu berapa hari. Okey. So satu minggu sama dengan 7 hari. So darab 7. So hari kepada minggu bahagi 7. Okey. So ingat. So awak kena ingat lah, 1 tahun 12 bulan macam mana pula. Tahun kepada bulan darab 12, bulan kepada tahun bahagi 12. Okey, so ingat. Ingat pula macam mana kalau pecahan masa nak tukar kepada masa tertentu. So kena ingat. Benda-benda tu semua ada dalam video-video dan kelas sebelum ni. Jangan kata awak tak tahu. Tolong tengok dan kita buat latihan berikut apa yang cikgu beri supaya awak jelas. Okey. So kita pergi yang kepada hari ni. Kita nak tambah masa yang berkaitan dengan abad dan tahun. Abad, tahun dan dekad. Okey, so kita pergi dulu dekad dan tahun. Okey, kita akan tambah abad, dekad, tahun. Itu dia. Okey, contoh soalan. Okey. Sebelum cikgu masuk contoh soalan, ingat dulu dia punya awak punya hubungan antara masa. Satu abad berapa tahun?
Satu abad 100 tahun. Satu abad 100 tahun. Lebih pula 1000. 100 tahun. Satu dekad berapa tahun? Satu dekad 10 tahun. Okey. So tu hubungan dia. Kena ingat. So cikgu kita akan pergi satu persatu. Okey. Sekarang kita pergi tambah yang melibatkan objektif dia tadi, menambah melibatkan perpuluhan dan pecahan masa. Tu kena tahu, ingat. Okey. Kalau tambah dia, contoh 1/2 dekad tambah 1/3 dekad. Jawapan nak dalam dekad. Okey. Ingat, cikgu dah cakap banyak kali. Dalam sebelum ni pun cikgu ada bagi tahu. Okey. Kalau soalan tu sama, contoh pecahan tahun tambah tahun, jawapan nak dalam tahun. So awak tambah je terus, tak payah tukar apa-apa. Perpuluhan minggu tambah perpuluhan minggu, nak jawapan dalam minggu, tambah terus, jangan buat apa-apa. Cikgu dah cakap kan, apa lagi? Hari berapa jam, berapa jam kan? Okey, pecahan hari tambah pecahan hari, jawapan nak hari. Awak tak perlu tukar apa-apa, awak perlu tambah sahaja. Okey, sekarang contoh yang pertama, dekad, pecahan dekad, setengah dekad tambah 1/3 dekad sama dengan berapa dekad. Nak kena ubah apa-apa tak? Ya, tak perlu ubah apa-apa. Awak tambah direct. Tetapi ingat, tambah pecahan kena macam mana? Tu kena ingat. Okey. Memanglah cikgu suruh tambah terus, bukan awak tambah terus tambah gitu. Okey. Tambah pecahan kena ingat. Tambah pecahan. Okey, sekarang bila dah dekat. Okey, awak tak payah tukar. Suruh terus tambah. 1/2 tambah 1/3 sama dengan berapa? Boleh ke tambah? Tak boleh tambah. Kenapa? Sebab yang bawah tu tak sama. Denominator pula. Penyebut dia tak sama. Bila bawah tak sama, awak tak boleh tambah. Jadi apa kena buat? Ya, buat sifir dahulu. So banyak kali cikgu bagi tahu. Buatlah, ikut. Ikut. Buat sifir 2, 4, 6, 8. 3, 6, 9. So ada yang sama tak? Lepas kita buat sifir, apa tujuan kita buat sifir? Kita cari nombor yang sama dalam dua-dua nombor. Dua-dua pecahan tu, kita cari nombor yang sama. Okay, so dekat sini ada 6. Dekat 3 pun ada 6. 2 darab berapa dapat 6? 1, 2, 3. So darab 3. So, bila pecahan tu, bawah darab 3, atas pun kena darab 3. So, darab 3. Okey. Sifir 3. 1, 2. Darab 2. So, bila bawah darab 2, atas pun darab 2. Darab 2. Jadi, darabkan. 1 darab 3 berapa? 3. 2 darab 3 berapa? 6. Tambah. Kita tulis semula. Tapi kita tulis tu hasil darab. Okey. Apa yang kita tulis tu hasil darab. Okey. 1 darab 2. 2. 3 darab 2. 6. Okey. Bawah dah sama belum? Penyebut dah sama belum? Yang bawah tu, pecahan yang bawah tu dah sama belum? So, sekarang ni pecahan ni dah sama. 6 dengan 6. Betul? Barulah awak boleh tambah. 3 tambah yang atas sahaja. 3 tambah 2, 5.
6 jangan tambah. Ini jangan tambah. Tak perlu ditambah. Tak perlu. Tak boleh. Tak boleh tambah sayang. Sama je. Bila bawah dah sama, bawa aja 6 tu. 6 tu samakan je 6. So jawapan dia 5/6 dekad. Tu jawapan dia. 5/6 dekad. Ingat cikgu cakap, jangan suka-suka terus awak nak tambah pecahan tu. No. Jangan. Perlahan-lahan. Okay. Sebab tambah pecahan kena ingat, tambah dengan tolak pecahan, penyebut kena sama dahulu baru tambah. Cikgu dah cakap banyak kali tau. Tolonglah ingat. Sebabnya rugilah. Sebabnya awak buat tapi awak tambah atas, awak tambah bawah, awak rugi. Walaupun awak buat tapi salah, nanti rugi markah itu. Markah tak ada, rugi. Jadi buat supaya markah tu ada. Okey. Pergi contoh 2. Okey, contoh 2. 1/5 abad tambah 1/2 abad. Jawapan dia nak dalam abad. Okay. Abad. Okay. Tadi macam cikgu dah ingatkan lagi. Kalau sama, soalan tu sama, nak kena ubah ke? Nak kena tukar unit ke? Tak perlu. Kalau dia kata abad tambah abad, jawapan abad. Tak perlulah awak nak kena darab 100 ke, darab 1000 ke, darab 24 ke, darab 7 ke, tak perlu. So awak darab sahaja. Okay, darab je. Darab juga, tambah sahaja. Tapi ingat, itu adalah tambah pecahan. Jadi kita buatlah tambah. Okey, 1/5 tambah 1/2. Boleh tambah tak? Tak boleh tambah. Kenapa? Bawah dia tak sama. Penyebut dia tak sama. Penyebut yang pertama 5, penyebut yang kedua 2. Jadi apa kena buat? Buat sifir. Buatlah sifir. Sifir 5, 5, 10, 15, 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa kena buat sifir? Sebab awak kena cari jumlah yang sama. Tolong ingat, tolong buat ikut step apa yang cikgu buat ni, satu persatu. So kita jumpa dah nombor yang sama, 10. Okay, 5 darab berapa? 5 darab berapa dapat 10? 1, 2. So darab 2. Bila bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Bila bawah darab, okay, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 5. Bila bawah darab 5, atas pun darab 5. Nombor besar ni nak kena darab ke? Nombor 1 besar, nombor 2 besar. Tak payah darab. Itu nombor bulat. Nombor bulat tu kita boleh tambah terus sebenarnya. 1 tambah 2, 3. Gitu. Yang kita kena darab tu sebab dia pecahan. Pecahan, syarat pertama menambah dan menolak pecahan, bawah dia kena sama. Itu dia syarat pertama. Kena ingat. Okay, jadi kita dah dapat. Kita cuba darab 1. Kita tulis balik 1 besar. 1 darab 2, 2/10 tambah 2 besar. 1 darab 5, 5/10. Bawah dia dah sama. Bawah dia dah 10 dah. Yang sini pun 10, yang sini pun 10. Dah sama. Syarat pertama dia lepas. So kita tambah je lah. 1 tambah 2, besar dengan besar, tambah 3.
per sama. Kalau bawah tu 10, tadi 10 dua-dua pun sama per 10. Sekarang tambahkan yang atas sahaja. 2 tambah 5, 7. So jawapan dia 3, 7 per 10 abad. Gitu. Okey. Senang je. Ingat. Tolong ingat. Okey, contoh 3. Contoh 3. Okey, contoh 3. Okey. Soalan dia 1 per 10 dekad tambah 23 tahun. Jawapan nak tahun. Okey, yang tadi cikgu cakap bila benda sama, soalan tu sama. Soalan tu dekad tambah dekad, jawapan dia nak tahun. Sekarang soalan nombor 3 ni ada dekad tambah tahun, jawapan nak dalam tahun. Jadi apa kena buat? Kena tukar. Bila kena tukar, ingat hubungan dia, hubungan antara masa antara dekad dan tahun. 1 dekad berapa tahun? Ya, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi mana yang kita kena tukar? Okey, yang kita kena tukar yang dekad lah. Yang tahun tak perlu, sebab jawapan nak dalam tahun. So yang 23 tahun tu tak payah buat apa-apa. Yang kita kena tukar ni 1 per 10 dekad. So dekad kepada tahun. Okey, dekad tahun kena darab berapa? Darab 10. Sebab 1 dekad 10 tahun. Jadi kita tukar dulu. 1 per 10 darab 10. Sebab kita nak tukar kepada tahun. Ingat. So kalau jumpa macam ni, cikgu kata kita ada bagi kepada 2. 1 yang nombor besar darab dengan 10 dulu. Berapa? 1 darab 10. 10. Kemudian pecahan pula darab dengan 10. 1 per 10 darab 10. Okey. 1 darab 10, 10 per 10 sama dengan 1. Jadi 1 tahun. Okey. Sekarang jumlahkan. 10 tambah 1 sama dengan 11 tahun. Jadi kita dah dapat 1 per 10 tu sama dengan 11 tahun. Dah habis ke? Belum. Janganlah tinggal. Tambahkan je. 11 tambah 23 tahun. 23 tahun 34 tahun. Tahun-tahun ni jangan lupa buat. So 34 tahun. Senang kan? Senang. Saya pun kata susah soalan matematik macam ni. Senang je. Yang penting awak ingat cara nak tukar, cara nak tukar dan hubungan antara masa. Senang je. Okey. Contoh 4. Contoh 4. Okey. 2.4 dekad tambah 15 tahun
sama dengan berapa tahun. Macam mana? Jangan rasa susah. Ini perpuluhan. Sama je macam pecahan tadi. Okey? So, kita ingat satu dekad 10 tahun tadi, nota yang awal. So, kita nak tukar dekad kepada tahun, kita kena darab 10. Jadi, darabkan 2/4 darab 10. Jadi 2/4 darab 10. Cikgu dah cakap kalau titik perpuluhan, titik darab bergantung pada sifar. Gerak ke belakang. Kalau satu sifar 10 ni satu, gerak sekali. So gerak sekali. Jadi titik ni akan berpindah. Gerak sekali ke belakang satu. So jawapannya 24 tahun. 24 campur dengan 15. 24 tambah 15 tahun. 93. So 39 tahun. Senanglah. Okay. So mudah sebabnya dekad dengan tahun dan abad ni dia melibatkan awak darab 10 bahagi ataupun darab 100 ataupun bahagi 10 ataupun bahagi 100. Tu je. Bila sebab dia bahagi dengan 100 tu yang jadi mudah. Okey. Contoh 5. Okey, contoh 5. Soalan tu ada pecahan dan ada perpuluhan. Okey, contoh 1/5 abad tambah 1/3 abad sama dengan berapa tahun? Okey. Tadi awal-awal tadi kita kata kalau abad tambah dengan abad nak jawapan dalam abad. So kita tak payah ubah apa-apa. Betul? Betul tak? Betul. Sekarang contoh 5, abad tambah dengan abad nak jawapan dalam tahun. Kena ubah tak? Ya, kena ubah. Sebab jawapan dia nak lain. Jawapan dia nak tahun. Tapi dia bagi dalam abad. So jadi kita kena ubah. So ubahlah. 1 abad berapa tahun? 1 abad 100 tahun. Jadi abad kepada tahun, abad kepada tahun sama dengan darab 100. Tahun kepada abad bahagilah. Dia macam tu je. Okey. Sekarang kita nak tukar dulu abad 1/5 abad. So 1/5 darab 100. 1 darab 100 100 bahagi 5. Ni bahagi tolong ingat bahagi. So jawapan dia adalah 20. Ni. Okey. Kalau 1/3, ini pula 1/3 darab 100. Cikgu dah cakap tadi, kalau darab titik perpuluhan dia ke belakang ataupun ke kanan. Kalau ikut ni ke kanan lah. Gitu. Okey. Ikut apa yang kita pandang tu ke kanan. Tapi kalau ikut macam saya ajak, ke belakang lah benda tu. Nombor tu ke depan ataupun ke belakang. Jadi kalau darab, titik perpuluhan akan gerak ke belakang. Bergantung pada sifar dia. 100 ada berapa sifar? 2. Okey, jadi 2 sifar. So titik dia akan bergerak 2 kali. 1, 2. Titik berubah. So ada ruang kosong situ. Jadi 1, 3 sifar, titik sifar. Sama dengan, ataupun tak nak letak titik pun boleh. Okey, 130.
dah dapat yang tadi 20. Okey, ni kat sini. Ni kat sini Alamak, apa yang terkeluar ni? Okey, yang ini bukan. Ni dia punya nota. Okey, ni ada 20 tahun. Kita tukar tadi pecahan abad kepada tahun. Yang pertama. Yang kedua, kita tukarkan perpuluhan abad kepada tahun. So, dapat 130 tahun. Jadi, apa kena buat sekarang? Barulah kita tambah 20 tambah 1 3 sifar. Sifar 5 1. So 150 tahun. Okey. Sebab tu buat perlahan-lahan. Benda senang je. Janganlah rasa susah. Tak susah pun. Dia yang penting awak buat perlahan-lahan. Okey. Okey, bagaimana kalau contoh Okey, kita tengok contoh 6. Contoh 6. Okey, soalan dia macam ni. 2 1 per 1/5 dekad tambah 1/2 abad. Jawapan nak tahun. Okey, so dia terus berbeza semua. Ada abad, ada dekad, nak jawapan dalam tahun. So berbeza lah tiga-tiga tu. Okey, jadi apa kita kena buat? Tak apa, kita tukar je. Yang penting kita ingat hubungan antara masa. 1 dekad 10 tahun, 1 abad berapa pula? 1 dekad 10 tahun, 1 abad 100 tahun. Nak ingat. So bila nak tukar abad kepada tahun, darab 100. Dekad kepada tahun, darab 10. Senang. Okey, so jadi yang pertama kita tukar dekad kepada tahun. Darab berapa? Darab 10 tadi. Jadi 2 1/5 darab 10. Okey. Yang pertama, bila dapat soalan macam ni, darab perlahan. 2 darab 10 dulu. Nombor besar dulu kita darab. Jadi 2 darab 10 sama dengan 20. Kemudian 1/5 darab dengan 10 pula. 1/5 darab 10 sama dengan berapa? 1 darab 10, 10, 5 bahagi 5. 10 bahagi 5 sama dengan 2. Kalau tak boleh buat congak bahagi, buat bentuk bahagi. 10 bahagi 5, 10 2. So ni jawapannya 2. Buat, jangan tak buat. Sebabnya kalau tak buat, awak yang rugi. Cikgu tak rugi apa-apa, cikgu tanda je. Okey, jadi tambahkan 20 tambah 2 sama dengan 22 tahun. Selesai yang satu, yang pertama, dekad selesai. Yang kedua, kita nak tukar abad pula kepada tahun. So, abad kepada tahun, 1 abad berapa tahun? Ya, 1 abad 100 tahun. Jadi, kena darab 100. Jadi, ini nombor 1 tadi. Nombor 2, 1/2 darab 100 sama dengan, okey, 100 tadi. Cikgu cakap titik perpuluhan. Bila dia darab, dia kena gerak ke belakang. Berapa titik? 2 titik. Kenapa 2 titik? Sebab 2 sifar. Kalau 1 sifar berapa kali? 1 kali. Kalau 2 sifar,
2 kali. Yes. Jadi 2 kali kita gerak. Sebab ada 2 sifar. 1, 2. So dapat jawapan 1, 2 sifar tahun. Selesai untuk nombor 2. Yang pertama tadi 22 tahun, yang kedua 120 tahun. Jadi kena buat apa? Dia suruh tambah. Tambahkanlah 22 tambah sifar 21 tambah 2, 4, 1. So 142 tahun. Easy peasy. Okay. Tak pergi balik. Okay, contoh terakhir kita cari yang soalan yang susah. Susah sungguh nak buat ni. Ya Allah ya Tuhan. Okay. Contoh tadi berapa? Contoh apa tadi? Contoh 6. Okay, contoh 7. Contoh 7. Okay. Contoh 7. 7 plus 9. Okay, 7.9 abad tambah 6 abad 42 tahun. Jawapan nak dalam abad tahun. Dia nak 2 unit. Macam mana? Dia nak 2 unit pula. Okey. Yang pertama, jangan bimbang, jangan takut. Yang pertama kita tukarkan dulu 7.9 tu kepada tahun ni. 9 abad kepada tahun. Jadi buat apa? Darab 100. 7.9 darab 100. Okey, darab tadi kata titik gerak ke belakang. Gerak ke belakang. Okey. Berapa kali? 2 kali. Kenapa? Ada 2 sifar. 1, 2. So dapat 7, 9 sifar tahun. 790 tahun. Okey. So bila kata dah dapat 790 tahun, jadi kita tahu kan 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Jadi kita bahagi dengan 100. 799 bagi 100 sama dengan 700. 7 baki dia 90. Jadi 7 abad 90 tahun. Dah dapat. Kita dah dapat dah. Tambahkan dia. Abad tadi berapa? 7 abad 90 tahun tambah 6 abad 42 tahun. Tambah. Okey. Tahun 2, 9, 10, 11, 12, 13. 13 abad 7, 6, 12, 13. 13 abad 132 tahun. Okey, sekarang boleh ke tahun tu lebih daripada 100? Sebab dia nak abad dan tahun. Jadi, 1 abad tadi berapa tahun? Kita ingat balik. 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi, kita kena tolak 100 tambah 1 dalam abad.
Jadi tolak 100 tambah 1. So dapat jawapan 32 tahun 14 abad. Abad. Okay. Okay. So 14 abad 32 tahun. Okay, jadi buat perlahan-lahan. Okay, soalan nanti lepas ni cikgu akan bagi latihan macam biasalah. Latihan tak banyak supaya awak boleh buat. Yang penting cikgu nak tengok awak buat. Salah, cikgu tunjuk, cikgu betulkan balik. Okay. Mana yang salah, cikgu betulkan, suruh awak betulkan. Awak hantar kat cikgu nanti. Kalau ada yang salah, cikgu betulkan. Supaya kita sama-sama belajar. Lepas ni ada latihan. Buat. Jangan tak buat, rugi. Sebabnya awak dah belajar hari ni. Kalau awak tak buat latihan, takut hilang dia punya ilmu tu hilang. Kalau tengok saja, tak buat apa-apa, hilang. Okay. So, ingatlah balik. Hari ini kita belajar tentang apa? Tambah melibatkan tahun, dekad dan abad. Okey, tambah melibatkan tahun, dekad dan abad. Jadi kita ingat apa dia punya perkaitan dia, hubungan dia. 1 dekad sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey. So ingat perkaitan dia. Kalau ingat balik, kalau soalan tu dekad tambah dekad, jawapan nak dekad kena ubah ke? Tak perlu ubah. Contoh berapa dekad tambah berapa dekad. Jawapan nak dekad. Jadi kat sini tambah terus. Tak perlu ubah. Tambah terus. Tak perlu ubah unit. Tambah terus. Okey? Melainkan dia pecahan, dia perpuluhan. Tu kena tukar lah. Kena tukar kepada salah satu. Sama ada pecahan atau perpuluhan. Okey. Kalau abad, contoh berapa abad tambah abad. Tambah berapa abad sama dengan abad. Tambah terus. Tak perlu tukar. Tambah terus. Okey. Kalau apa lagi? Kalau dalam tu abad dan dekad. Okey. Abad tambah dekad. Nak jawapan dalam tahun. Tukarkan dua-dua. Yang ini tukar, baru tambah. Maknanya kalau dia pecahan abad, tukarlah darab dengan 100 tahun. Kalau dia perpuluhan dekad, tukar kepada tahun, darab dengan 10 tahun. Lagi apa lagi? Kalau abad-abad dia nak jawapan tu tahun. Contoh berapa abad tambah berapa abad. Okey, soalan dia sama, tapi jawapan dia nak tahun. Jadi kita tambah dulu, baru tukar. Kalau contoh, jika dia pecahan 1/2 tambah dengan 3/5, macam mana nak buat? Kita tukarkan kepada tahun dahulu. Tukarlah. Contoh setengah abad tambah dengan 3.5 dekad. Ubah ini dengan ini, tukar kepada tahun dahulu. Barulah awak tambah. Okey. So ingat. Okey, ingat balik. Benda senang sebenarnya. Contoh kata, kalau lah kena tukar pula kepada
abad ke apa ke, awak mesti boleh buat punya. Sebab benda tu mudah. Yang penting awak buat perlahan-lahan. InsyaAllah dapat. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan malu, jangan segan, tanya saya. Jangan malulah, jangan segan. Siapa lagi cikgu awak kan? Saya boleh bantu awak. So awak tanyalah. Cikgu bantu. Kalau awak tanya, awak hantar. Kalau salah, cikgu bagi tahu mana yang kena betulkan. Cikgu tunjuk. Kalau betul, cikgu tahniahlah betul. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti latihan jangan lupa buat. Bye bye.